Warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Dr. Zaharuddin dan rakan-rakan sekalian. Hari ini saya Nur Hidayah binti Mamo, iaitu nombor metrik AIL 180042 atau nombor metrik baru 1719518 ingin membentangkan soalan tutorial yang kelima, iaitu benarkah zaman pendudukan Jepun telah menggalakkan pertumbuhan semangat nasionalisme Melayu? Ujarkan. Daripada soalan ini, ia mahukan pendapat ataupun pandangan adakah benar semasa zaman pendudukan Jepun itu telah menggalakkan atau mendorong kepada semangat nasionalisme Melayu. Oleh itu, di bahagian pengenalan kita akan menceritakan atau membincangkan tentang apakah yang dimaksud dengan nasionalisme dan sedikit tentang pendudukan Jepun yang kemudiannya membawa kepada dasar pentadbiran Jepun yang akhirnya membawa kepada semangat nasionalisme Melayu. Dan dalam konteks ini juga kita dapat di bahagian isi-isi penting kita akan bincangkan sudah semestinya tentang galakan semangat nasionalisme Melayu, ekonomi pada pendudukan Jepun di tanah Melayu, dan seterusnya di bahagian kesimpulan kita akan membuatkan rumusan setelah perbincangan di bahagian pengenalan dan di bahagian isi-isi penting. Oleh itu, untuk menjawab soalan ini, saya jawab ya. Okey, apakah yang dimaksud dengan nasionalisme? Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, nasionalisme adalah merupakan iaitu semangat mencintakan bangsa sendiri yang mendalam, perasaan mencintai negara dan bangsa sendiri. Di mana semasa pendudukan Jepun iaitu selama 3 tahun lebih, itu khusus pada 1945 sehingga 1942 sehingga 1945 telah memperlihatkan bagaimana mereka ini telah memberikan banyak kesan kepada masyarakat Melayu. Dan kita dapat lihat semasa ketika era pendudukan Jepun, ia telah memberikan erti yang besar kepada semangat kebangsaan masyarakat Melayu. Dan perkara ini kita dapat lihat apabila mereka ini telah melakukan iaitu dasar pentadbiran Jepun, iaitu dengan semua sekolah perlu menggunakan bahasa Jepun, nilai kebudayaan Jepun diperkenalkan, dan kebebasan bersuara telah disekat, di mana mereka yang diberikan kebebasan bersuara hanyalah mereka yang individu atau persatuan yang menyokong ataupun pro Jepun dan bergerak di bawah kepengawasannya. Malah akhbar juga diharamkan, yang diterbitkan sebelum ini telah diharamkan dan menukarkan nama akhbar tempatan kepada nama Jepun, iaitu Malai Shibun, iaitu adalah merupakan utusan Melayu. Dan kita dapat lihat daripada dasar pentadbiran Jepun inilah akhirnya membawa kepada dorongan ataupun galakan semangat nasionalisme Melayu. Dan kita dapat lihat kemudiannya, kita pergi pada isi-isi penting. Antara galakan atau dorongan semangat nasionalisme Melayu semasa pendudukan Jepun, yang pertama adalah dengan iaitu memberikan peluang kepada orang Melayu untuk terlibat dalam pentadbiran. Perkara ini kita dapat lihat iaitu kerana antara langkah pertama yang dilakukan oleh pihak Jepun adalah iaitu dengan membebaskan Ahli Kesatuan Melayu Muda atau dikenali sebagai KMM, iaitu yang dipenjarakan oleh pihak British pada ketika itu. Antara mereka yang dibebaskan seperti Ibrahim Haji Yaakob, Isa Haji Muhammad atau dikenali sebagai Pak Sako, dan Ahmad Bustamam, Dr. Burhanuddin Hilmi. Walau bagaimanapun, Pak Sako ini dikatakan tidak aktif dalam politik kerana beliau telah berada di Singapura dan menjadi wartawan bagi akhbar Malai Shibun. Dan selain daripada itu, kita dapat lihat bagaimana penlibatan orang Melayu dalam bidang pentadbiran ini dapat dilihat secara jelas melalui peranan dua tokoh utama. Yang pertama adalah Ibrahim Haji Yaakob. Hal ini kita dapat lihat kerana selepas saja beliau dibebaskan daripada penjara, iaitu beliau kemudiannya telah bertindak memimpin KMM yang kemudiannya membantu pihak Jepun untuk mengalahkan pihak British. Malah peranan beliau sekali lagi menonjol apabila selepas KMM ini dibubarkan pada tahun 1942, ekoran daripada mereka ini disyaki mengadakan hubungan sulit dengan MPJ dan menyebabkan beliau sekali lagi dilantik oleh pihak Jepun, iaitu untuk menjadi pemimpin kepada pembela tanah air atau dikenali sebagai PETA secara singkatnya. Dan selain daripada Ibrahim Haji Yaakob, Dr. Burhanuddin Hilmi, iaitu merupakan seorang doktor homeopati, juga memainkan peranan yang penting dalam bidang pentadbiran. Hal ini kerana kita dapat lihat bagaimana Ibrahim Haji Yaakob ini telah menaikkan nama Dr. Burhanuddin Hilmi di mata Jepun. Di mana hal ini adalah kerana beliau merasakan bahawa Dr. Burhanuddin ini adalah merupakan seorang yang cukup bersemangat dan berkebolehan untuk menyebarkan semangat nasionalisme. Perkara ini adalah kerana propaganda yang dilemparkan oleh mereka, iaitu untuk menghalau penjajah barat daripada kawasan tanah Melayu dan kawasan Asia Tenggara.
Dan perkara inilah yang menyebabkan kemudiannya Dr. Burhanuddin memikirkan bahawa percaya kemasukan Jepun ini adalah memberikan peluang kepada tanah Melayu untuk mencapai kemerdekaan. Dan seterusnya kita dapat lihat hubungan yang baik antara Ibrahim Haji Yaakob dan Dr. Burhanuddin telah menyebabkan kemudiannya Ibrahim Haji Yaakob ini mencalonkan kepada Jepun iaitu untuk Dr. Burhanuddin ini menjawat jawatan iaitu sebagai penasihat adat istiadat dan kebudayaan Melayu di markas Jepun di Taiping. Dan daripada pelantikan inilah akhirnya Dr. Burhanuddin ini dapat memainkan peranan beliau yang penting dalam bidang pentadbiran. Misalnya dapat dilihat beliau ini telah bertindak memberikan kata-kata perangsang iaitu kesusahan ketika peperangan dan seterusnya menaikkan semangat nasionalisme Melayu. Perkara ini dilakukan oleh beliau kerana beliau menyedari bahawa sikap kepura-puraan iaitu pihak Jepun untuk memberikan peluang kepada tanah Melayu mencapai kemerdekaan. Malah peranan beliau juga dilihat apabila beliau ini telah mengadakan hubungan baik bersama dengan Ustaz Bakar Al-Barki iaitu yang menguasai sekolah agama di Madrasah Al-Ihya Gunung Semanggol di Taiping. Malah dasar bekerjasama dengan Jepun juga telah memberikan ruang dan peluang kepada Dr. Burhanuddin ini untuk menganjurkan atau melakukan kongres bersama dengan penjajah Asia Timur itu iaitu dalam satu perhimpunan yang membincangkan tentang hal ehwal agama Islam, menyatukan bangsa dan agama dan kemudiannya ianya dianjurkan pada 1944. Dan peranan beliau ini dapat dilihat secara jelas apabila berlakunya beberapa persidangan. Antaranya adalah persidangan ulama Malay Sumatera yang turut dihadiri oleh Hamkah di Singapura. Dan persidangan kedua adalah antaranya persidangan iaitu Majlis Agama Semalaya pada tahun 1944. Walau bagaimanapun ianya dibatalkan pada tahun 1945, ekoran pada pihak Jepun bimbang bahawa ianya akan menyebarkan lagi semangat anti-Jepun. Dan yang kedua adalah kita dapat lihat melalui pembentukan organisasi yang bersifat gerakan nasionalisme. Hal ini kita dapat lihat kerana yang pertama adalah dengan berlakunya pemulihan KMM di bawah pimpinan Ibrahim Haji Yaakob. Seperti yang saya katakan tadi bagaimana Ibrahim Haji Yaakob ini telah dibebaskan oleh pihak Jepun yang kemudiannya bertindak membantu pihak Jepun. Dan malah selepas dibubarkan KMM 1942 juga telah menonjolkan lagi peranan beliau apabila beliau kemudiannya dilantik sekali lagi menjadi pemimpin pembela tanah air iaitu bertujuan untuk menarik minat masyarakat Melayu. Malah sebelum peperangan juga terdapat ahli-ahli KMM yang telah dipenjarakan manakala mereka yang bebas itu adalah bertindak membantu pihak Jepun. Dan dalam konteks ini juga selain daripada KMM kita juga dapat lihat daripada Gyugun dan Gyuntai. Di mana perkara ini kita dapat lihat bagaimana Ibrahim Haji Yaakob juga memainkan peranan iaitu pada Ogos 1943 apabila beliau ini sekali lagi dipilih oleh oleh pihak Jepun untuk menghulurkan bantuan kepada Gyugun atau bermaksud iaitu sukarelawan tentera iaitu dan Gyuntai iaitu yang bermaksud Ikatan Rela. Di mana dalam konteks ini Gyugun adalah merupakan sebuah angkatan pertempuran yang bertujuan untuk menjaga keselamatan tanah Melayu, mana Gyuntai adalah berfungsi sebagai untuk menjaga keselamatan pinggir pantai dan memelihara ketenteraman awam. Dan kemudian perkara inilah akhirnya menyebabkan akhirnya berlakunya perasmian iaitu penubuhan bagi Gyugun dan Gyuntai iaitu pada 3 Oktober 1943. Dan tujuan penubuhan Gyugun dan Gyuntai ini adalah untuk menarik minat masyarakat Melayu iaitu yang mana anggotanya daripada bekas pegawai KMM iaitu Ibrahim Haji Yaakob sebagai Lieutenant Colonel bagi mewakili Gyugun dan Gyuntai pula diwakili Lieutenant Colonelnya oleh Haji Onan Sareh. Maafkan saya tersasul sikit ya. Dan kemudian kita dapat lihat walau bagaimanapun penubuhan Gyugun dan Gyuntai ni walaupun kita dapat lihat mereka ini membantu pihak Jepun tetapi mereka ini sebenarnya dilihat adalah seperti serambang dua mata kerana mereka juga secara sulit menentang pihak Jepun.
Dan kita dapat lihat sebenarnya saya lupa nak mengatakan Gyugun ni juga dikenali sebagai peta iaitu pembela tanah air. Kemudian daripada Gyugun dan Gyuntai juga kita dapat lihat iaitu dari sudut iaitu tertubuhnya KRIS iaitu merupakan Kesatuan Rakyat Indonesia Semenanjung yang mana ia telah ditubuhkan pada Julai 1945 oleh iaitu Ibrahim Haji Akut dan Dr. Burhanuddin iaitu dengan bantuan juga pihak Jepun. Dan tujuan penubuhannya adalah untuk menarik pemuda-pemuda Melayu, itu pemuda Melayu untuk menyemaikan semangat memerdekakan tanah air. Oleh itu persidangan telah dilakukan. Antara persidangan yang dilakukan adalah pada 15 Ogos itu 1945 di Station Hotel Kuala Lumpur iaitu dengan yang turut dihadiri oleh semua pemuda-pemuda di tanah Melayu termasuk Kepulauan Lingga dan Selatan Siam. Dan hasrat dalam konteks ini, hasrat Dr. Burhanuddin untuk mencapai kemerdekaan bersama dengan Indonesia hampir menampakkan hasil apabila Hatta dan Soekarno ini menerima kesediaan untuk mencapai kemerdekaan bersama tanah Melayu. Dan hal ini menyebabkan sebuah kabinet dibentuk iaitu Malaya Demokratik Rakyat. Walau bagaimanapun hasrat Dr. Burhanuddin ini tidak tercapai apabila di saat-saat akhir pihak Jepun telah menerima kekalahan yang teruk disebabkan dikalahkan oleh kuasa berikat iaitu yang dimonopoli oleh Amerika Syarikat dan British. Dan perkara inilah akhirnya menyebabkan apabila Jepun telah kalah, Indonesia telah mengumumkan kemerdekaan manakala di tanah Melayu mereka telah KRIS ini telah digantikan iaitu kepada Parti Kesatuan Melayu Malaya tu PKMS selepas pendudukan Jepun. Dan kemudian kita dapat lihat daripada KRIS muncul juga iaitu Barisan Pemuda Perak, di mana lazimnya kita mengetahui bahawa Barisan Pemuda Perak adalah telah ditubuhkan oleh Ahmad Mustamam iaitu bertujuan untuk menyatukan pemuda bagi melatih iaitu memberikan latihan kawat untuk tentera Jepun. Dan kemudiannya selain daripada aspek tadi kita dapat juga lihat daripada penyatuan wilayah di mana semasa pendudukan Jepun di tanah Melayu mereka ini telah bertindak menyatukan wilayah itu dengan melalui pergabungan antara Sumatera dengan tanah Melayu. Dan hal inilah telah memberikan pengalaman yang berguna iaitu kepada penduduk di tanah Melayu dan Sumatera iaitu melalui persamaan setelah mereka ini dipisahkan pada tahun 1824. Seperti yang kita tahu 1824 adalah merupakan perjanjian Inggeris Belanda. Dan kedua kemerdekaan kedua-dua wilayah ini adalah merupakan satu hasrat kerana kedua-dua wilayah ini mempunyai persamaan iaitu dari segi agama, bahasa dan budaya. Dan perkara inilah yang akhirnya telah menjadikan hasrat untuk kedua-duanya mencapai kemerdekaan. Malah kita dapat lihat juga pihak Jepun juga telah bersetuju untuk membantu tanah Melayu dan Sumatera ini mencapai kemerdekaan. Perkara ini dapat dibuktikan apabila Profesor Itaki iaitu merupakan penasihat pihak tentera Jepun bagi Asia Tenggara memberikan kebenaran kepada Ibrahim Haji Yaakob untuk berunding dengan pihak Jepun, pihak politik dan pihak nasionalis Indonesia yang diketuai oleh Soekarno. Dan dapat lihat dalam konteks ini juga di mana pemberian negeri-negeri Melayu Utara iaitu kepada pihak Siam, negeri-negeri Melayu Utara seperti mana kita tahu yang terdiri daripada Kedah, Perlis, iaitu Kelantan dan Terengganu ini kepada Siam telah memberikan pengalaman juga kepada penduduk tanah Melayu bahawa mereka ini masih lagi berada di bawah penjajahan, masih lagi dijajah. Dan selain daripada itu juga kita dapat lihat dorongan semangat nasionalisme Melayu semasa pendudukan Jepun adalah menerusi iaitu api psikologi iaitu apabila Jepun ini berjaya mengalahkan pihak British dalam peperangan ketika itu telah menamatkan tradisi kepercayaan penduduk di tanah Melayu bahawa kuasa-kuasa barat ini dapat dikalahkan. Dan kemudian daripada aspek tersebut kita juga dapat lihat dari segi aspek ekonomi. Misalnya kita dapat lihat iaitu mengenai kesedaran, iaitu memberi kesedaran mengenai kesusahan yang dialami semasa penjajahan. Lazimnya kita mengetahui bagaimana zaman pendudukan Jepun ini juga dikenali sebagai zaman ubi kayu. Di mana kita dapat lihat bagaimana semangat nasionalisme Melayu ini juga berkembang kerana daripada kemesetan ekonomi. Misalnya kita dapat lihat apabila berlakunya kekurangan makanan dan kekurangan bekalan
kehidupan seharian, antara yang kita dapat lihat kaitkan kekurangan makanan lazimnya paling jelas adalah beras, di mana beras ini pada ketika itu semasa peperangan yang berlaku telah menyebabkan tanah Melayu dan negara pengeluar beras ini telah terputus dan menyebabkan mereka ini kekurangan beras. Dan kita tahu pada zaman tersebut adalah sebahagian besar beras telah diimport daripada negara pengeluar beras, iaitu khususnya adalah Siam. Dan kita dapat lihat bagaimana beras yang ada juga telah digunakan kepada untuk pihak Jepun untuk digunakan semasa peperangan. Dan perkara ini juga kita dapat lihat telah menyebabkan akhirnya pihak Jepun telah mengamalkan dasar secukup makan dengan membuatkan sistem catuan beras, iaitu dikenali sebagai rice purchasing card, iaitu peniaga hanya boleh menjualkan beras kepada mereka yang mendaftar. Malah pihak Jepun juga telah memberikan, iaitu mengenakan setiap keluarga hanya dihadkan iaitu 2 gantang beras dan untuk sebulan, dan pembelian menggunakan kupon adalah melalui dari pejabat makanan, pejabat kawalan makanan di bandar. Malah kita dapat lihat bagaimana pihak British ini, maafkan saya tersasul lagi, pihak Jepun ini kita dapat lihat bagaimana mereka juga telah memperkenalkan telah menghentikan iaitu seperti perusahaan getah dan menggalakkan pihak orang-orang di tanah Melayu ini untuk terlibat dalam bidang bercucuk tanam. Malah mereka juga telah bertindak iaitu dengan membuat kawalan terhadap pengeluaran barang utama. Malah aktiviti ekspor dan import juga dilakukan di kawasan Asia Tenggara saja. Dan perkara ini kita dapat lihat bagaimana ianya berbeza dengan semasa pentadbiran atau penjajahan British, apabila British ini lebih bertindak dasar terbuka, manakala pihak Jepun ini lebih kepada dasar tertutup. Dan dalam konteks ini juga kita dapat lihat bagaimana bekalan seharian hidup sukar dicapai. Misalnya dari segi ubat-ubatan, ubat gigi, kerana dikatakan pada ketika itu juga penduduk di tanah Melayu terpaksa menggunakan garam atau arang tanah halus, iaitu untuk menggantikan berus gigi. Dan kita dapat lihat bagaimana kesusahan mereka pada ketika itu. Dan seterusnya, selain daripada kesusahan itu juga kita dapat lihat dari segi aspek itu banyaknya pekerjaan dan latihan vocational technical. Banyak pekerjaan kita dapat lihat dari segi misalnya dari sektor pemakanan, iaitu khususnya kepada bidang pertanian, di mana dalam konsep ini yang seperti yang saya perihalkan tadi, bagaimana mereka ini telah menghentikan perusahaan getah, kemudian yang menggalakkan penduduk di tanah Melayu untuk terlibat dalam bidang pertanian. Dan perkara ini kita dapat lihat apabila mereka ini telah mengenakan satu dasar, iaitu food sufficiency plan, iaitu di mana rakyat ini bergantung kepada kegiatan dalam negara untuk tujuan memenuhi kehidupan seharian mereka, di mana mereka ini dikedaki untuk menanam, iaitu menanam sayuran, ubi kayu, lazimnya paling utama ubi kayu, padi, ubi keledek dan sebagainya. Dan kita dapat lihat bagaimana mereka ini telah pihak Jepun ini sangat menggalakkan penduduk di tanah Melayu untuk terlibat dalam bidang pertanian apabila jika seseorang itu tidak mengusahakan tanah milik mereka, maka pihak Jepun ini akan merampas tanah tersebut. Malah mereka juga telah kita dapat lihat bagaimana tentera yang punya pengalaman dalam pertanian juga digalakkan untuk memberi tunjuk ajar kepada penduduk di tanah Melayu bagaimana untuk menanam kepada tanam, dan berlakunya kempen-kempen juga yang digalakkan oleh pihak Jepun. Malah di samping itu juga kita dapat lihat daripada sektor pembinaan, di mana pada ketika ini telah berlakunya satu apabila penduduk di tanah Melayu ini terutama mereka yang punya masalah sosial akan dipilih untuk menjadi buruh paksa, iaitu untuk pembinaan kereta api yang melibatkan kereta api Siam Burma, di mana kereta api ini kita panggil sebagai kereta api maut kerana ia telah menyebabkan ribuan nyawa melayang, kerana kita dapat lihat bagaimana kemudiannya penduduk di tanah Melayu ini telah cara untuk mengelakkannya lah dengan sehingga mereka ini sanggup untuk berkahwin pada usia muda kerana tidak mahu dihantar menjadi buruh paksa di sana. Dan kita dapat lihatlah bagaimana pekerjaan diwujudkan oleh pihak Jepun ini sehingga membawa kepada semangat nasionalisme
Melayu pada ketika itu. Selain itu juga terdapat juga mereka juga menumbuhkan iaitu dengan memberikan pengenalan kepada latihan iaitu seperti sekolah latihan kepimpinan atau dikenali sebagai Kuah Korenjo iaitu yang dapat membina kecergasan fizikal dan mental masyarakat penduduk di Tanah Melayu itu. Malah kita dapat lihat juga mereka juga telah memperkenalkan galakan oleh pihak Jepun juga kita dapat lihat apabila mereka ini juga telah memperkenalkan sekolah pertanian yang bertujuan supaya aktiviti bercucuk tanam itu khususnya bidang pertanian itu adalah dapat dilakukan secara lebih aktif dan progresif. Dan dalam konteks ini kita dapat lihat bagaimana bidang pertanian itu sangat penting khususnya adalah untuk memenuhi iaitu keperluan hidup. Kita tahu keperluan hidup dari segi makanan, bagaimana kekurangan makanan itu telah menyebabkan sektor pemakanan ini, sektor pertanian ini sangat penting pada ketika itu dan menggalakkan semua penduduk di Tanah Melayu untuk melakukannya. Dan untuk kesimpulannya bahawa jelaslah pendudukan Jepun telah menggalakkan semangat nasionalisme Melayu dan perkara ini kita dapat lihat daripada bukan saja dari segi politik, bukan saja dorongan daripada pihak tentera, malah juga kesusahan yang dialami oleh kita semasa pendudukan Jepun di Tanah Melayu itu menyebabkan membangkitkan semangat nasionalisme Melayu. Dan perkara ini sebenarnya bukanlah baru bermula tetapi adalah ia merupakan penerusan kesinambungan yang tidak akan berhenti benda ini. Dan sehingga ke hari inilah kita dapat lihat bagaimana semangat nasionalisme juga masih berlaku. Cuma adalah disebabkan oleh perkara yang berbeza. Dan itu saja. Sekian. Terima kasih.